Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita puji dan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita yang sangat banyaknya, sekira kita tak kuasa nak hitung, nak bilang. Alhamdulillah. Maka pada ni malam yang barakah, malam yang mulia, malam yang penuh dengan kebaikan. Malam ni malam 27 daripada Ramadan. Maka malam 27 ni saudara semua satu malam yang harap ukat nak jadi malam Lailatul Qadar tu sangat banyak. Sebab tu malam ni kita betul niat kita lebih baik. Maka kita minta dengan Allah daripada hati supaya Tuhan kurnia kepada kita amalan yang baik yang apabila kita buat kita dapat ganjaran, dapat pahala besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara semua, jadi berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muzakarah kita pada malam ni, saudara yang masuk dah dan akan masuk lagi, kita pakai chair dan kita betul niat kita jadi majlis kita ni majlis ilmu yang dapat pahala besar. Maka majlis ilmu payah dah nak tindih, nak cari kelebihan seperti majlis ilmu. Maka walaupun saudara semua tidak ada di hadapan saya, bahkan sekarang ni masing-masing di rumah, saya duduk di rumah saya, di masjid di rumah saya, saudara, para ibu, para bapa duduk di rumah saudara, ada daripada Petaning, ada daripada Jala, ada daripada Menara dan ada tempat-tempat yang lain lagi. Maka tidak ada masalah, dek mana-mana pun tak apa. Yang pentingnya kita betul niat, aku nak dengar benda baik-baik supaya aku nak amalkan, supaya dinamakan, orang panggil kita duk kelih ni, dan saya orang bui pun dinamakan majlis ilmu. Maka majlis ilmu ni kelebihannya sangat besar saudara semua. Sekiranya datang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apabila beripung orang Islam supaya menuntut ilmu pengetahuan, lepas tu apabila selesai nak bangun supaya nak klik kepada rumah masing-masing, maka malaikat kata, wahai manusia, bangunlah kamu, bangun dalam keadaan diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan ampun dosa. Bangun olehmu
dalam keadaan Tuhan ampun dosa kamu dan Tuhan mentukarkan maksiat atau mentukarkan dosa kamu jadi pahala. Tukar dosa jadi pahala. Nah, tu. Sebab tu, pada awal ni kita mari betul niat kita lebih dahulu. Saudara semua, sebagaimana kata para ulama, malam ni malam 27, maka ukat nak jadi malam Lailatul Qadar tu sangatlah banyak. Sebab tu malam ni kita usahalah buat sekadar kita boleh buat daripada amal yang baik. Jangan lepas dia panggil lalu di atas kita dengan keadaan kita tak ada buat apa daripada amal yang baik, supaya kita tak rugi, saudara semua. Baik. Jadi hari ni saya rasa semua tu duk tunggu-tunggu, duk cari-cari nak kelebihan Lailatul Qadar. Maka malam ni boleh jadi. Tapi hak sebenar pun sebab apa? Jika kita tanya sebab apa kita nak kepada kelebihan malam Lailatul Qadar, sebab apa? Maka rasanya kita yang kena tanya soalan semacam ni kita jawab lagu mana? Jawab kata sebab kami laba-laba kepada pahala. Sebab Tuhan beri pahala orang beramal pada malam tu ni lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kira umur ke 83 tahun lebih. Sebab tu tak kalau pahala besar lagu tu kami nak kepada pahala. Baik. Maka jika kita tanya lagi, sebab apa nak kepada pahala? Sebab apa nak kepada pahala? Nescaya orang hak kena tanya jawab kata kan? Jawab kata sebab pahala ni lah jadi bekal bagi saya untuk nak buat saya ni selamat di akhirat kelak. Ini ya tujuan. Tu. Kalau gitu kesimpulannya klik kepada masalah akhirat lah. Klik kepada masalah akhirat. Jadi kita ni usaha nak butung di sana. Usaha nak berjaya, nak selamat di sana. Iaitu nak selamat daripada api neraka dan nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua, maka kita mari dengar satu ayat daripada ayat Quran yang Tuhan berfirman. Tuhan kata, wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Bermula akhirat, alam akhirat, masa depan yang akan berlaku ni. Kejayaan untuk siapa? Ialah untuk orang yang bertakwa. Kalau gitu akhirat ni kecil mudah-mudah untuk orang takwa. Orang tu ya bahagia. Orang tu ya sukaria. Orang tu ya dapat nikmat. Orang tu ya bahagia. Orang takwa. Dengan makna orang yang tidak ada takwa, maka akhirat tak baik bagi dia. Tak baik bagi dia. Ni kita kena faham baik-baik saudara semua. Tuhan kata wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Bermula akhirat, ya akhirat ya dua. Bukan so. Akhirat ni ada dua. Gapo dua ni? Ada nikmat dan ada seksa. Maka nikmat, bahagia, saadah untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Dia tak ada takwa, dia pergi juga ke akhirat pun, dia kena pergi semata. Tak ada siapa yang tak pergi kepada akhirat. Semua manusia akan hadap ke sana belaka dengan kerasan. Tak pergi tak boleh. Mesti kena pergi. Maka jika takwa tak ada, maka celaka. Sebab tu
Tuhan berfirman pada ayat yang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka wahai manusia, hendaklah kamu berbekal, bercedek dengan bekalan. Lepas tu Tuhan kata apa? Maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan kamu ialah takwa. Sebaik-baik bekalan kamu ialah takwa. Kerana apa? Kerana takwa sajalah yang buat kamu bahagia di sana. Dengan sebab takwa sajalah yang buat kamu butung di sana. Dengan sebab takwa sajalah yang buat kamu dah bertuah di sana, iaitu dapat nikmat syurga yang ada dalamnya semua nafsu nak. Fiha ma tashtahihil anfus. Ada di dalamnya semua nafsu nak. Nah, kalau gitu saudara semua, syarat takwa. Seolah-olah kata syurga hak Tuhan buat yang banyak lapis ni, banyak pintu, banyak bahagia ni, duk cedek kepada orang yang takwa saja. Tak takwa, orang ni tak dapat, dan ia akan duk terpaksa lagi. Gapo? Neraka. Tu. Baik. Saudara semua, pada ayat yang lain, supaya nak kita yakinnya, Tuhan berfirman, Tuhan katakan, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Seumpama syurga yang dia janji untuk orang yang bertakwa. Maka saudara semua, sebab tu usahalah kita supaya kita ni jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ni duk dia tak tumbuh, duk dia tak jadi. Ia kena ada benda lain yang buat tumbuh takwa dalam jiwa kita. Ia kena ada benda lain yang buat kita tu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara semua yang duk dengar sekarang ni lebih kurang 30 orang. Tu maka kita kena banyak amalan baik pada malam ni. Sebab malam ni 27, jumhur ulama 90% kata malam Lailatul Qadar malam 27. Sebab tu malam ni okat banyak benar-benar yang nak jadi malam tu Qadar. Sebab tu saudara semua, belah-belah saudara dengar saya ni, duk menyengai ke, duk panggil porehat ke, ikut. Tapi saudara buat belah-belah, dengar, ya boleh pahala dah. Betul niat kita nak tahu sikit sebanyak supaya nak amal, tahu sikit sebanyak supaya nak cinta ke syurga, nak tahu sikit sebanyak supaya nak takut kepada neraka. Tapi belah-belah dengar tu buat belah-belah. Gapo? Kalau gitu buatnya kata subhanallahi wa bihamdi. Kata maka pergi WhatsApp dengar saya belah-belah ataupun dengar bapa lain buat apa. Tu dia belah-belah dengar tu kata subhanallahi wa bihamdi. Ada subhanallah, 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 subhanallah. Kata we musik suara lah, sebab kita nak dengar dia mau gaya apa tu, kita kata subhanallah, subhanallah. Ada. Lepas tu lepas kata subhanallah, kata pula alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Cukup satu kali kata pula Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan bopi cukup satu kali kata pula la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kali belah-belah dengar kata kau jadi supaya tak sia-sia. Kita dengar, kita boleh pahala, dan kita buat amalan belah-belah supaya malam ni kita boleh seboleh-boleh pahala banyak sekali. Tu dia. Maka orang kata saning tu kata apa? Kata subhanallah, subhanallah satu kali tu, maka apa dia dapat? Tuhan beri pahala ke dia seolah dia tebus 100 hamba dan dia bebas kerana Allah. Besarnya pahala. Dan dia kata pula alhamdulillah, alhamdulillah satu kali, maka Tuhan beri pahala ke dia seolah dia beli kuda
dengan plano apa siap 100 ekor untuk buat perang fi sabilillah. Dan jika dia kata pula Allahu Akbar satu kali, maka tu bagi pahala ke dia. Seolah dia beli 100 ekor kuda, heret pergi di Mekah, maka sembelih di Mekah, maka bagi kepada fakir miskin di Mekah. Dan apabila dia kata la ilaha illallah pula 100 kali, nah maka Tuhan menjadikan pahala besarnya penuh di antara bumi dengan langit. Penuh ni tak nampak apa, nampak pahala ya saja. Besarnya saudara semua pahala tu. Itu jikalau masa biasa, bukan bulan Ramadan, lepas tu bukan malam Lailatul Qadar. Tapi jikalau malam-malam pada bulan Ramadan, lepas tu betul Lailatul Qadar pula ke, Allahu Akbar. Pahala tak nak royak dah pahala. Dah berganda pula dia panggil apa? 30,000 kali ganda pula dah. Besarnya. Nah, sebab tu dia panggil apa lah? Tomok lah, dia panggil apa? Usaha lah, dia panggil buat boleh. Nah, boleh dengar. Baik. Jadi, saat ni kita duk royak kata akhirat tu Tuhan menjadikan semua kebaikan nikmat untuk orang bertakwa. Saudara semua, di hari ni kita kena fikir panjang. Bukan dunia ni pun. Jika orang fikir kit klai, nah, orang ni orang cerdik. Jika dia buat kerja apa ni, dia buat kerja untuk apa ni? Untuk boleh guna nah masa 10 tahun depan. Dia tak siap dah. Nah, kita buat lagu ni sebab apa? Sebab dia panggil kita nak orang rap 30 tahun depan. Kita buat lagu ni sebab kita nak orang rap. Nah, sebab kita nak orang rap berapa ni? 80 tahun depan, 100 tahun depan. Jadi kau panjang jauh mana kita tak fikir kita, orang ni juga cerdik. Nah, aduh. Sebab tu kita orang mukmin sangat cerdik. Sebab apa? Sebab kita tak bukan dunia ni dah. Kita tak kekal selama-lama akhirat. Nah, kita tak pau mailat kita syurga. Kita tak pau mailat kita syurga. Nah, aduh. Sebab tu di hari ni kita kena fikir, kena cari benda yang buat kita selamat di sana dengan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ni kita royak dah bahawa Tuhan menjadikan akhirat, nikmat akhirat untuk orang yang bertakwa. Sebab tu hari ni kita kena mari cek dah. Kena mari cek kata dia panggil apa? Kita ni takwa ke tak kepada Allah? Kita takwa ke tak kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Maka dengan kita nak cek dengan melalui ayat-ayat Quran. Sebab Tuhan ada cerita, Tuhan ada sebut tentang orang yang bertakwa ni apa sifat dia. Sifat orang takwa ni lagu mana yang hidup. Nah, ada. Maka saudara jangan lupa kata bela-bela, subhanallah, kata bela-bela alhamdulillah, kata bela-bela Allahu akbar, kata bela-bela orang panggil apa la ilaha illallah. Bawa lepas habis kata pula subhanallahi wa bihamdi. Nah, ada. Maka kata subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Nah, kata tu kata sekali tanah sepahang pertama la syurga. Kata dua kali dua pahang tanah pertama la syurga. Kau banyak maka kau banyak kita dapat. Nah, baik. Jadi Tuhan katakan awal-awal dalam surah dia panggil Al-Baqarah. Nah, Tuhan goyak kepada kita sifat orang yang beriman, sifat orang takwa. Apa Tuhan kata? Nah, dalam ayat Quran. Nah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tu. Quran ni jadi hidayah, jadi penunjuk. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini sifat yang pertama. Sifat yang pertama bagi orang yang bertakwa ialah dia beriman dengan hari akhirat. Dia beriman dengan benda gaib.
benda yang tak nampak kelih. Dia percaya kata mati tu benar. Percaya kata kubur tu ada seksa, ada nikmat. Dia percaya kata lepas ada mati ni ada bangkit semula pula untuk terima balasan. Dia percaya kata di sana ada padang mahsyar, ada timai neraca amalan baik dan amalan jahat, ada dia panggil terima surat amalan yang dia lakukan sepanjang umur dia hidup. Dia percaya, dia beriman kata setiap orang akan titis sirat dan di bawah dia tu neraka jahanam. Maka jika jatuh dalam neraka yang gelap gelemak, api bersangat terpanah. Dan jikalau selamat sampai di pintu, maka itulah pintu syurga. Dan dia beriman kata ada syurga, tempat balasan bagi hamba-hamba Tuhan yang baik, dan ada neraka, tempat balasan bagi orang-orang yang derhaka. Dia beriman. Beriman dengan benda gaib yang tak nampak kelih dengan mata kepala kita. Tapi kita boleh tahu dengan sebab Nabi royak. Tuhan royak dalam Quran, Nabi royak kepada kita wahyu daripada Allah. Ini sifat yang pertama bagi orang takwa. Ada kedak dalam jiwa kita? Kita benar-benar saya ada. Maka orang yang benar-benar beriman dengan benda, dengan akhirat, maka dia jual beli, dia tak tipu orang. Sebab apa? Sebab dia takut di akhirat kelak nak kena balas. Dan dia beriman dengan hari akhirat, dia tak berzina. Sebab dia akan berdepan dengan Tuhan di akhirat kelak. Dia benar-benar beriman dengan hari akhirat, dia tak buat zalim kepada orang. Dia tak bunuh orang, dia tak katak orang. Dia benar-benar dia beriman dengan hari akhirat. Dia semayang. Dia buat hak Tuhan suruh. Supaya apa? Supaya dia dapat balasan yang terbaik di akhirat kelak. Jadi semua gerak-geri dia ni sakut awak akhirat. Sebab di sana dia akan berdiri depan Tuhan seorang sama seorang. Tuhan akan tanya satu persatu hak dia buat. Dan tak sulit. Hari itu tu saudara semua, mulut kita dikoci, tak boleh berkecek. Tapi tangan kita berkecek. Kata buat gapo. Kaki kita berkecek. Kata buat gapo. Ni kulit kita, piunan kita berkecek. Kata kita buat gapo. Kenapa? Kerana mulut ni dia berakhir bohong. Sebab tu Tuhan katuk mulut, maka Tuhan suruh anggota royak. Tanya kemaluan, buat orang panggil benda hak suka hak Tuhan larang. Tangan ni, buat hak Tuhan suka Tuhan larang. Sebab tu dia kita benar-benar beriman dengan akhirat ke, kita nak buat gapo ni kita bimbang, takut. Walaupun tak ada siapa tahu kita buat. Kita kelang, kita hilap. Tapi Tuhan tahu. Tidak ada suatu benda yang sulit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka benda ni ada kedak pada kita. Ini sifat orang takwa ni, orang takwa. Saudara semua. Orang takwa, saya dengar satu cerita yang berlaku sungguh masa dulu hari itu. Sangat-sangat comel saudara semua. Iaitunya ada seorang ayah dengan anak perempuan. Adapun isteri dia, ibu bagi perempuan ini dah mati dah. Dua beranak. Ayah dengan anak perempuan. Maka ayah ini orang menega. Maka rumah besar dan orang panggil ramai, rumah pun luas dan duduk tak jauh daripada sungai. Maka dengan sebab dia tu berasa nak pindah nak hidup di bandar. Sebab dia duduk ni hula ke kampung, maka nak hidup di bandar, maka nak jual rumah di kampung, bukan kampung menada, tapi duduk camang lah kita kata. Lepas tu dia nak hidup di tua mengang. Maka perakat jual rumah dia. Tiba-tiba ada dua beranak, ayah dengan anak. Tapi hak ni ayah dengan anak lelaki.
Duk cari rumah apa molek. Lepas tu rumah pun yang nak tak sedut lebar sangat, bukan lebar sangat. Duk cang-cang meng gitulah. Lepas tu orang nak rumah yang ada kawasan rumah tu luas, lepas tu tak jauh daripada sungai. Jadi kena bermolek rumah duk cari. Nah, tu. Maka dia pun nak belilah rumah tu. Pergi berjumpa tuan rumah. Banyak kata saya nak beli. Orang panggil rumah ni. Banyak mana harga dia? Maka dia kata, tuan rumah kata, saya nak jual murah-murah tak apalah. Nah, tapi tuan ni sebab nak jual ni sebab dia lekat hotel orang banyak. Jadi belakang-belakang tu dia meniaga rugi. Buat dia kena butai duit banyak. Sebab tu dia nak jual supaya dia nak pergi beli rumah yang halus-halus dalam bandar. Lepas tu hak lebih lagi nak bayar hotel orang, hak lebih lagi nak buat makan. Tu ya. Nah, kalau dulu dia tak jual cerak lah dulu ke sebab dia duit banyak. Maka kata dia nak jual 1,000 dirham. Nak jual rumah dan kawasan semua ni nak jual 1,000 dirham. Maka orang yang nak beli dia kata, Allah murahnya. Rumah ni hak sebenar pun dengan kawasan apa semua ni 10,000 dirham ni. 10,000 dirham rumah besar, lamai lagi, tepi sungai lagi. Nah, molek laka-laka. Dan ada pertama, ada gapo siap. Cuma repan buah tak ada buah mana. Sebab apa? Tuan tak cara mana. Nah, tu. Dia kata, wahai saudara, kerana apa jual harga murah ni? Kamu boleh jual mahal pada ni. Dia kata, tak apalah. Saya tak ada nak mahal, nak jual sekarang ni ya. Nah, tak apa dah. Nah, tak apa. Maka orang ni pun beli. Tu. Lepas ada beli, dia apa? Berakuk. Nah, berakuk bagai pergi dari bandar beli rumah harga 500 dirham. Lepas tu duit lebih lagi 500, dia boleh pergi bayar hotel, hak lebih lagi tu buat makan. Nah, tu. Baik. Maka hak ni orang beli ni, orang beli rumah ni tak ada gapalah, masa duduk. Lepas tu duk apa ni? Duk usaha nak pergi duk orang panggil pahang-pahang tamal lah. Nah, pahang banyak dah penuh ni pahang tapi tak buah, maka mula menyaku buah baja apa gitulah. Nah, tiba-tiba kita caku-caku tu. Nah, pergi temu lubesa, maka gali tiba-tiba ada orang panggil ada duit dinar banyak. Orang panggil sab sumbat yang di kampung le tanah. Duk le bekas besar, lepas tu penuh dengan duit dinar. Nah, ada orang panggil boleh jadi puluh ribu dinar duk le tu. Bukan dirham ni buat dengan perak, dinar buat dengan emas, duit buat dengan emas. Maka dia kata, kecek dua beranak tu lah. Dia kata, ayah bukan hak kita ni. Lepas tu dia tahan hak tu ayat sanu. Hak kita beli rumah daripada dia. Nah, ya sungguh. Kalau gitu kita pergi jumpa dia, ambil wagi ke dia. Keles saudara. Sebab dia berasa tak bukan hak dia. Padahal dia beli dah rumah. Beli dah tanah pun. Tapi dia tak beli emas. Dia tak beli duit dinar, dia tak beli kali. Dia beli rumah dengan tanah kawasan. Kalau gitu emas ni bukan hak dia. Dia bukan hak dia tak jangmik. Sebab apa? Sebab dia ingat kepada akhirat di hadapan Tuhan. Ning orang beriman dengan hari akhirat. Tak baik. Nah, kalau orang lain ning nak tipu lagi dah. Bahkan kalau tuan tahu kata berjumpa dengan marimik, dia tahu cerak. Sebab tahu ni hak saya dah. Kadang-kadang sampai kan berdek bunuh gitu tahu tempat cerak. Nah, ada. Itu beza di antara orang beriman dengan hari akhirat dengan orang tak beriman. Orang beriman dia tak jang buat, dia tak ajang mai, malaikat benar halal 100%. Dan tak tipu orang, tak kelang, tak hilak, tak gapo dah. Tapi orang tak beriman lagu lain. Nah, saudara semua. Baik. Maka dia ambil bocang besar ni. Nah, dengan penuh dengan duit dinar, buat pergi cari tuan rumah yang dia beli tu, akhirnya berjumpa, masuk. Dia kata, wahai tuan, saya ni lepas daripada beli rumah kamu, saya dah menyaku, maka jumpa benda ni.
Maka saya wari kat mung sebab ni hak mung. Maka jawab tuan rumah, dia kata bukan hak saya. Tuan rumah hak asal. Hak dia jual tu, jual rumah dalam kawasan tu. Dia kata bukan hak saya. Maka jawab dia orang beli, bukan hak ayah kat mana? Apa dah? Ha? Tidakkah orang rumah-rumah ayah? Kawasan ni kebun pun hak ayah. Maka benda ada hak ayah dah. Kita tak bukan hak saya. Bukan hak saya. Saya tak ada kamu pun harta ni. Tak pun. Maka ni kamu dah beli dah tanah. Lepas tu kamu jumpa masa milik kamu dah. Jadi hak mung lah. Ya saudara semua. Masing-masing tak say. Sebab dia bahasa kata bukan hak dia. Kalau kita lah ni berdeh bubuk hakku, 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 mati. Tu orang tak beriman dengan hari akhirat. Hari balasan. Dia baik dapat baik, dia jahat dapat jahat. Dia hak kita, dia hak demo bukan hak kita. Di akhirat esok tetap. Nah, tak dunia tak apalah. Kita pakai sensai boleh, benda salah jadi betul. Tak dunia kita boleh buat belaka. Nah, ada tapi akhirat tak begitu. Nah, maka sama-sama tak sah. Hak ni pun tak sah, hak ni pun tak sah. Sama-sama tak sah. Nah, sebab apa? Dia kata bukan hak dia. Lepas tu nak buat lagu mana? Nah, maka dia kata ginilah, kita pergi naik mahkamah. Temu tok qadi. Sebab apa? Hak ni nak wikah hanung. Hak ni nak wikah hanung. Nah, pergi masuk jumpa tok qadi, naik sana lah. Lepas tu serah tok qadi nak hukum dia hukum. Nah, lepas setara tu. Nah, maka benda ni bukan berkoyak ni, bukan niat tangkin ni dah. Benda berlaku sungguh, saudara semua. Maka tok qadi kata, aku tak bisa berjumpa lagi ni. Mai mengadu harta tak siapa nak ni, tak berlaku lagi. Semenjak aku yang tok qadi puluh-puluh tahun tak berlaku lagi seperti masalah ni. Hak berlakunya, hak ni mengaku kata tanah ya, hak ni kata dak. Hak ni mengaku terbarai ya, hak ni kata dak. Tu hak balak lahirnya. Dia mengadu ni sama-sama tolak duit wikak mu wikak aku. Tak bisa berjumpa lagi. Nah, tu dia. Lepas tu nak ukal lagu mana? Tok qadi kata hak mu ke? Tak pakai hak saya. Hak ni kata tak pakai hak saya. Nah. Hak ni kata hak ya wi ke dia lah. Hak ni kata hak ya wi ke dia lah. Lagu tu. Subhanallah. Ni orang dia hati bersih. Orang dia beriman dengan hari akhirat. Nah, Allahu akbar. Akhirat kelak walaupun besar butir pasir pun kena kira. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Buat baik walau besar zarrah pun boleh kelih, buat jahat pun boleh kelih dan akan dapat balasan. Saudara semua. Lepas tu tok qadi tanya, wahai mung tu hak baru beli rumah ni. Nah. Tu anak mung ke tu tepi mung tu? Ya, anak saya. Adakah dia ni dia panggil ada rumah tangga dah? Jawab tidak lagi. Tu dia tanya tuai asal pula, tuai yang jual rumah tu. Mung ada anak ke tak? Ada. Perempuan ke lelaki? Perempuan. Kalau gitu ginilah. Dua orang tu menikah. Harta ni hak dua orang tu. Pandai tu qadi ukal masalah. Nah, maka hak ni pun ya tak apa, hak ni pun ya tak apa. Allahu akbar ni. Maka boleh sama-sama berjuru. Boleh anak yang soleh, hak ni boleh isteri pun yang solihah. Ni orang takut ke Tuhan. Nah, kalau gitu ini sifat yang pertama bagi orang takwa. Orang takwa ni ia beriman dengan hari akhirat, hari balasan. Nah, tu. Lagi pula sifat orang yang bertakwa ni sebab akhirat esok ni benar baik-baik dicadah disedia untuk orang takwa saja. Tak takwa tak dapat. Maka hari ni kita nak mari cek kita lah. Kata takwa ada ke tak kita? Nah, kita dah nak jual ni hilak ke tak? Kita sembarang bukan kita ambil ke tak? Nah, ada kita dia orang tak tahu ni kita mengita ke tak? Nah, kita ni dia orang panggil pada dia mau suap duit dia suah kita makan ke tak? Nah, ada. Leh email kedak dengan hari akhirat. Saudara semua. Baik. Yang kedua dari sifat orang yang bertakwa ni ialah wa yuqimunas salah. Ialah mereka yang memeliharakan sembahyang. Tak tinggal sembahyang baik. Nah.
Tak tinggal semaya be. Nah, 5 waktu sehari semalam ni enggak usahalah nak buat seboleh-boleh. Bahkan duk tunggu-tunggu dengar orang baik. Hati dia dah bergantung dengan masjid. Maka mana-mana lelaki, sebab lelaki ni ditutup so semaya di masjid. Nah, atau perempuan di rumah. Nah, maka mana-mana lelaki, orang muda ke orang tua tak kira lah. Dia kalau hati dia ingat semua ke ada masjid, cinta semua nak semaya, nah, maka ambil berita baik. Kata dia ni jadi orang yang bertakwa. Bahkan Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata daripada golongan manusia yang akan selamat di akhirat kelak ialah lelaki-lelaki yang hati dia bergantung dengan masjid. Allahu akbar. Gantung, ai cinta, ingat kepada masjid. Nah, ada. Maka hak ning ada kedak di diri kita. Ada kedak di diri kita. Maka ni berbeza pula. Kena orang kuat ni ke, belum orang baik yang pergi dah. Dan kena kurang ke, orang kamat baru pergi. Dan hak kurang lagi, orang baik sepatut tak baik. Kamat sepatut tak kamat, tak pada semaya baik pun dak. Ha ni. Maka orang dia takwa tak ada, dia tak semaya. Dia takwa tak ada, dia tak pada pun hal semaya baik. Nah, ada. Sebab orang ni celaka ada ni. Kena beringatlah. Nah, ada dia. Baik. Maka saudara, seperti kita royak pada awal tadi, nah, jangan lupa kita kata bela-bela. Nah, kata apa tu? Kata subhanallah satu kali, alhamdulillah satu kali, Allahu akbar satu kali, la ilaha illallah satu kali. Kata habis ulang. Habis ulang. Habis ulang. Saudara semua, kalau kita buat lagu tu, ambil tahu bahawa tah dunia la ni engkaulah hamba Tuhan yang terbaik sekali. Nah, itu dia. Engkaulah hamba Tuhan yang terbaik sekali. Nah, malaikat orang kata seperti kita kata ataupun kata lebih banyak daripada kita, maka ia lebih baik daripada kita. Nah, Nabi kata lagu tu, Nabi kata kita, Nabi cerita kepada kita. Lepas tu saudara semua, saya tulis tu. Lepas tu saya pak muk siap dah tu. Ataupun boleh kelih di atas tu. Nah, tu. Jadi hak ni doa untuk kita baca pada malam Lailatul Qadar. Maka malam ni kita kena banyak bacalah sebab okat ayat itu banyak. Nah, ada dia. Maka saudara cuba kelih di atas tu. Nah, ada tulisan tu. Nah, katakan tu iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa auladina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat adada makhluqatillah. Ulaikan hak ni pahala besar saudara semua. Sebab tu orang ada dengan kita sekarang ni pas dengar saya baca saat ni, maka baca. Butung orang dengar ni butung. Sebab apa? Sebab dia dapat kelebihan besar. Dengan kata sekali benda ni Tuhan wi pahala ke dia ratus ribu juta. Sekali dia kata. Lepas tu bagaimana 2 kali? Nah, hak ni tak mesti kata bulan Ramadan, kata luar Ramadan pun dapat secara tu dah. Apa bagaimana jika kalau kata luar Ramadan lebih lagi. Lepas tu jika kalau malam ni betul malam tu kadang pula ke Allahu akbar. Nah, pahala sangat banyaklah. Maka kita kena lobo. Sebab sifat orang takwa ni ia lobo kepada pahala. Nah, sebab ia lobo kepada syurga. Nah, itu. Sebab tu kata lepas tu berulang-ulang. Nah, orang panggil apa? Nah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunlah kami. Lepas tu wa walidina, dan ampunlah ibu dan bapa kami. Wa auladina, dan anak-anak kami. Nah, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang Islam semua, lelaki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang hidup dan yang mati. Ada makhluqatillah. Kata saat ni lagu tu sama banyak dengan makhluk Tuhan jadi. Allahu akbar. Nah, maka kita akan dapat pahala banyak jika kita kata lagu tu. Nah, tu.
Lepas tu lafaz lagi tu kita nak kata boleh juga. Bahkan membanyakkanlah kita kata pada malam ni. Nah, tu. Iaitu apa? Ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana wa liwalidina wa auladina walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat adada makhluqatillah. Ya Allah ya Ghaffar, ighfir lana wa liwalidina wa auladina walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat adada makhluqatillah. Kata. Nah, kata. Nah, dengar bela-bela, kata bela. Tak rugi dan pahala besar. Saudara semua. Ini hadiahlah. Saya bagi hadiah kepada orang yang dengar saya pada malam ni. Nah, itu dia. Itu dia panggil apa? Sifat takwa. Yang pertama, beriman dengan hari akhirat, dan yang kedua, menjagakan semaya. Orang yang jaga semaya ni, itu tanah air kata ia beriman. Tanah air kata ia takwa. Saudara semua, dulu gitu saya biasa royak dalam ceramah saya dan mengajar saya. Nah, kita kelih ni kadang-kadang nak teriak. Kita kelih benda hak berlaku. Sebab Allah gitu lalu malu kita. Malu kita. Sebab apa? Sebab dia buat benda tu, buat kita ni bahasa apa? Bahasa kata kelih diri kita pak. Bahasa mung ni raika. Kita tak ada harga langsung. Apabila kita kelih dia. Gapo? Ialah seorang lelaki yang umur dia ni 70 tahun lebih, lagi pula mata buta dua belah, tak nampak apa gelak gelemak di depan dia, dan umur dia jauh daripada masjid 200 meter lebih. Nah, tetapi tak ada pernah luput sembahyang jemaah. Bahkan imam kata Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Dia takbir awal semua ngata imam. Nah, apa? Tak malu ke mana kita? Kita orang muda, patut ada mutu, ada psika, ada kereta. Nah, mata lihat dua-dua belah. Tapi kadang-kadang lalu masjid tak buti. Kadang-kadang kalau pergi pun tak imam nak semaya nak nasuk dah. Kita baru sapa. Nah, tu nak tak lewat kita. Tetapi orang ni orang buta dua belah, umur pula tua. Lepas tu waktu kat pula tu tak ada kenderaan, jalan kaki ya, tak ada siapa piping. Tak ada siapa piping. Pergi dengan seorang buta lagu tu. Nah, tapi jemaah tak ada tinggal-tinggal. 5 waktu sehari semalam. Zuhur semaya jemaah di masjid. Asar jemaah di masjid. Maghrib subuh. Isya pun juga, subuh juga. Nah, tu. Lepas tu buat lagu mana? Saudara semua. Ya ikat tali. Ya beli tali, maka ikat tali di tiang rumah ya. Lepas tu dia ikat di tiang masjid. Nah, maka dia pergi tali tu pergi. Siapa tiang masjid masuk masjid maya. Usaha apa cara tu? Tu iman. Itu takwa. Nah, kita yang takwa kurang ni, orang best supaya orang tak best. Padahal tu ada panggil, marilah kamu mari. Hayat derah, mari semaya derah. Mari kamu butung, kamu berjaya, mari. Tak pergi kita. Itu tanah air kata apa tu? Tanah air kata kita dah kena menyakit. Nah, iman kita tak sihat dah tu. Tu. Sebab tu, nah, doa banyak malam ni. Jangan kata orang panggil yang matu qadar ni, kita usaha buat seboleh-boleh daripada amalan baik. Baca Quran, kita berzikir, kita berdoa, kita sedekah, kita salawat, kita buat baik ke orang. Bahkan saudara, kita masa tak panjang lah sebab kita nak tidur, dia panggil apa? Kita tak tinggi sud di pukul sebelah lah. Nah, tak sud ke belah tu kita sudah insya-Allah. Tapi dalam masa kita kecil ni, saya nak uji saudara tu beramal belah-belah. Buat belah-belah saya kata tak ni tu. Nah, kita kata apa? Subhanallah satu kali, lepas tu kata alhamdulillah satu kali, lepas tu kata Allahu Akbar satu kali, lepas tu kata la ilaha illallah satu kali, lepas tu kata subhanallah wa bihamdi satu kali, lepas tu kata apa? Kata apa? Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa auladina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat adada makhluqatillah. 10 kali tak apa dah. Kalau 1 kali sudyat. Nah, dan kata hak bawah tu, nah, ya Allah ya Ghaffar ighfir lana wa liwalidina wa auladina walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat adada makhluqatillah. 10 kali. Kau banyak kau comel. Yang penting kita kata. Lepas tu kita berdoa. Nah, saudara semua. Baik. Lagi daripada sifat orang takwa ni, nah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada harta benda hak Tuhan beri ke dia infak. Dia belanja, dia ambil duit hak Tuhan tak di tangan dia tu, dia guna kepada benda hak Tuhan suruh. Nah, tu dia buat. Nah, bantu anak yatim, tolong fakir miskin, buat masjid Tuhan. Nah, tu. Ataupun orang panggil apa ni? Buat baik kepada ibu bapa dengan harta benda. Tolong adik kita yang susah. Nah, tu dia. Sangga orang panggil orang ngaji agama, ikut. Yang pentingnya guna duit hak Tuhan tak di tangan kita, nah, untuk jalan Allah. Nah, ni. Lebih-lebih lagi malam ni. Malam 27. Nah, tu dia. Maka pada petang tadi, saudara semua ada orang panggil beberapa orang baba. Nah, Dr. Abdullah Abu Bakar daripada Peta, Ayah Main daripada Sedau, orang panggil apa? Pada besar tu. Nah, lepas tu Baba Ding. Nah, Baba Ding, Mak Yung dan orang panggil apa? Khalid gambar lagi lah duk kecek. Duk orang panggil apa? Nak kepada bantuan nak buat masjid. Masjid Cisda di sekolah Jirung. Nah, kuliah Syekh Daud. Nah, nak buat masjid. Dulu kita biasa minta dah. Nah, lepas tu lawan tengah doa. Nah, maka berhajat kepada bantuan. Maka kita sokanglah. Nah, tu dia. Kita own duit yang kita boleh own malam ni, hak kita boleh own. Nah, 100 comel. Kau banyak nak 200 300 kau lebih baik. 500 kau lebih baik. Malam ni atau qadar insya-Allah. Malam 27. Nah, tu dia. Buatlah amalan banyak. Nah, tu dia. Sebab itu buat masjid. Maka masjid itu tu akan jadi tempat yang pelajar tu nak mengaji situ. Nak semaya situ, nak ngaji situ. Allahu Akbar. Maka daripada sedekah jariah. Daripada sedekah jariah. Nah, daripada sedekah jariah. Dan Tuhan kata, Nabi kata oleh hadis, man bana baitan atau masjidan, siapa-siapa yang buat masjid, maka Tuhan bina mahligai ke dia dalam syurga. Kita buat masjid Tuhan atas dunia, Tuhan bina mahligai untuk kita sebagai balasan. Kalau gitu, saudara semua berlomba lah buat pada benda ni. Nah, buat benda ni. Nah, pakat-pakat berlomba. Nah, tu. Kalau gitu, harta benda di tangan dia ni, dia buat kebajikan. Nah, dia buat kebajikan. Nah, maka harta ni lambat banget kita tinggal dia. Dia tinggal kita dulu ataupun kita tinggal dia. Lagu-lagu mana pun bukan hak kita. Hak banyak learning ni, nama kita duit dalam bank, duit dalam bank. Duit dalam bank tanakan. Nah, nama kita. Tapi cerak yakinlah saudara semua. Hak dalam bank yang ada 3-4 juta tu misal kata, bukan hak kita semua, bukan. Walaupun learning nama kita lah. Rezeki ni saudara semua ialah benar hak kita pakai, kita beli baju pakai, dan benar hak kita minum, benar hak kita makan, lepas tu benar hak kita duduk. Tu ya rezeki kita. Nah, lain pada tu bukanlah. Nah, tapi duk di tangan kita sama tara. Lepas tu pindah di tangan orang lain pula. Nah, tu dia. Hak ni bukan orang duit banyak saja lagu tu. Dak orang pakai pun lagu tu juga. Orang yang milik duit ada keluarga ni, duit dia ada apa kau ni? 500 ke duit dia? 500 ke ni? Bukan ya semua tu. Bukan ya semua. 500 ke tu dah. Nah, kadang-kadang
Hak tikus ada itu, tikus ada itu. Sebab yang pergi beli beras. Klik hari pak tikus makan beras. Hak sumur ada tu dari 500 kot tu. Hak isteri dia ada, hak anak dia ada, hak cucu dia ada. Kadang-kadang hak jiran pun ada. Dia beli tepung maripat bagi ke jiran. Kata bukan dia semua. Walau dia pakai tu. Duit dari 500 kot ya. Tapi bukan dia semua. Pas apakah lagi orang yang milik duit juta-juta lebih lagi bukan hak dia. Nah, ada. Sebab tu duit yang duk di kita lah ni kita ambil peluang. Nah, dia panggil buat baik. Lepas tu tak usah bimbang lah masa depan. Sebab apa? Sebab kita bui Tuhan ganti. Nah, dia kata ya bena Adam unfiq alaik. Hei anak Adam, belanja. Mana aku ganti? Membui ke orang lain, ke hamba aku kuih kamu. Membui ke hamba aku kuih kamu. Tapi beza kita bui sekarang ni Tuhan bui berganda. Lepas tu anak kita masa depan jangan bimbang. Sebab apa? Rezeki hak dia ada cara dia. Walau kita tinggal banyak pun duit, tapi rezeki dia tak ada, duit tu tak boleh ke dia juga. Ada tu sebab tu. Buat siapa tangan dia guna kok kena ataupun hilang atau berlaku bakar makan nyaron makan di api. Ada berlaku boh hari gaib habis. Berlaku angin tsunami hari habis lecing. Jika rezeki tak ada, wilah dia tak boleh makan kali. Ini akidah pegangan kita orang beriman. Nah, sebab tu tak kena takut kepada orang panggil apa anak cucu kita, tak takut. Saudara semua supaya saya nak bagi saudara yakin. Nah, jadi masa dulu gitu ada seorang raja yang berkain lah. Dia panggil seorang ulama mari. Dia kata, nasihat kat aku. Nasihat olehmu kat aku. Nasihat kat aku. Nasihat. Dia kata, Tuan Raja nak dengar hak mana? Nak nasihat hak saya dengan mata ke hak saya dengar dengan telinga? Benar sungguh berlaku. Tapi ada benda hak saya tak boleh dengan mata, tapi dengar dia merayat. Dan hak rayat tu dia orang benar, dia tak bohong. Dan ada benda berlaku saya kelih mata saya sendiri. Maka Tuan Raja nak dengar nasihat hak mana? Maka Raja kata, saya nak dengar nasihat hak mu kelih matamu. Nah, kita baik. Dia kata, Tuan Raja, Umar bin Abdul Aziz, dah khalifah orang Islam, dia merintah 2 tahun, sebar keadilan. Orang senang belaka, tidak ada orang minta sedekah di masa dia, orang kaya belaka. Lipah duit tu yang keberkatan sebab dia merintah adil. Tapi tak lama, 2 tahun lebih-lebih dia mati. Dia raja, tapi dia mati itu duit tak ada. Tinggalnya berapa? 18 dinar saja duit dia tinggal. 18 dinar. Raja. Jadi rakyat kaya pada dia. Bahkan di masa dia tu boleh jadi orang yang paling pakir sekali Umar. Raja paling pakir sekali. Umar bin Abdul Aziz baju selah tu ya bertapung. Tak ada hak lain dah. Nah, makan roti kerah, celup air makan. Warak dia zahid. Nah, dia orang kaya belaka, dia pakai pun tak gapo. Asal Tuhan redha. Ini orang beriman akhir akhirat. Maka dia mati tinggal duit 19 dinar. Maka sipai mati tepak kubur harga apa habis 9 dinar. Maka tinggal lagi 9 dinar lagi tinggal 9 dinar. Maka anak dia ni sebelah orang. Anak dia. Maka boleh seorang tak sampai sedinar dah. Sedinar ni duit kita kot dalam 5,000 kot. Maka boleh dalam 4,000 kot gitulah. Bermudah-mudah. Tak ada semua. Ni seorang ulama duk cerita ke raja. Dia tahu berlaku dengan Umar dengan anaknya lagu tu lah. Dia mati tinggal dia panggil apa duit 18 dinar 9 dinar untuk sipai mati 9 dinar lagi bagi kepada anak dia lah. Dia panggil sebelah orang, maka dapat tak sampai sedinar orang. Dapat. Baik.
Allah. Lepas tu anak susahlah. Saudara. Lepas tu seorang ulama dia kata kan, dan saya kelih dengan mata kepala saya. Lepas pada Umar mati, Hisham naik mengetah jadi raja. Maka zalim lah. Ambil harta tengah buat hak dia. Nah, Allah banyak tapi tak lama juga mati dia. Tapi dia mati ni Allah pada isteri 4 orang. Isteri 4 orang. Sore-sore boleh 80,000 dinar. Sore-sore. Duit saja tu. Duit saja. Tak masuk lagi umur, tak masuk lagi tanah, tak masuk lagi kakah perhiasan emas beli apa tak masuk lagi. Duit saja 80,000 dinar. Ai dekat-dekat 500 juta duit kita lah ni. Sore-sore isteri. Padahal isteri ni boleh neng naipad ya. Neng naipad. Lepas tu satu gear tu bagi for ya 4 orang tu, duit saja. Boleh sore-sore roilan. Pak anak dia tak nak rayak lah anak dia sebab anak ni boleh banyak. Anak ni kalau ada boleh apa? Boleh sak dia panggil si naipad kadang-kadang. Boleh naipad macam-macam. Ramah panggil apa? Ramah sikit pula lah anak tu. Tu dia saudara semua. Maka harta banyak benar. Baik. Pakai apa nak rayak? Maka ulama kata, tuan raja, anak Umar boleh duit tak sampai sedina. Saka. Anak Hisham, nah, duit ni boleh jadi, dia panggil apa? Men-menlan duit. Tetapi tuan raja lepas pada tu tak lama sekali masa, dari 10 tahun lebih kurang, saya kelih dengan mata saya ni, dia kata, ulama kata. Tuan raja, saya kelih dengan mata saya ni. Anak Hisham yang dapat harta banyak tu, duk minta sedekah dalam nak, tak ada gapo nak makan. Allahu akbar. Tak ada gapo nak makan. Pakai dia bahan busuk tu minta orang nak makan. Tak ada duit. Adapun anak Umar yang dapat pusaka tak apa sedina, nah, dia boleh beli kuda beratus ekor dan hadiah kepada orang yang pergi perang. Tabarruk khairat. Maka kuda seekor ni, nah, dia panggil apa? Beratus ribu dinar. Puluh ribu dinar seekor. Pas ratus ekornya anak kaya nak katanya anak Umar. Padahal boleh saka tak apa sedina kali. Sebab tu saudara semua tak kena bimbang masalah anak kita. Kita berjuang sudah. Kita buat baik sudah. Sedekah banyak anak kita ke bahagia. Sedekah banyak anak kita ke beruntung. Sedekah banyak anak kita ke baik. Nah, sebab tu kelih Umar, sebab dia mengatakan baik, dia adil, dia beri ke orang. Sebab tu Tuhan balas wi anak dia kaya. Nah, ada. Sebab tu jangan bimbang. Nah, ada dia. Anak tak apa, rezeki dia Tuhan tetap siap dah. Tak berubah, tak kurang tak tambah. Kita pun serupa ke rezeki kita, tak kurang tak tambah. Sebab tu duit di tanganmu gunakan ke baik. Nah, ada dia. Lebih-lebih lagi sifat orang takwa ni yang ada soal laginya saudara semua ialah dia suka buat baik ke orang lain. Maka ukur di kita suka buat baik ke orang lain. Dan kita suka buat baik ke orang, itu tanda takwa ada dalam diri kita. Takwa ada dalam diri kita. Nah, mana dalil, mana ayat Quran? Tuhan kata apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi Tuhan ada ayat nak cerita orang yang masuk syurga. Ayat Quran panjang sikit. Iaitunya innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya hamba-hamba yang bertakwa. Syurga dicedak untuk orang takwa. Akhirat yang baik dicedak disedia untuk orang takwa. Maka kita ya takwa kada. Dan takwa insya-Allah beruntung. Dia tak takwa, takut. Nah, maka sesungguhnya orang yang bertakwa tu, nah, duduk dalam syurga, lepas tu akhirina ma atahum, dan terima kebaikan hak Tuhan beri kepada mereka sebagai balasan di atas amalan baik, di atas perbuatan baik yang dia buat.
masa dia hidup dulu. Maka Tuhan royak sebab-sebab. Lagu mana? Ya, hidup dulu, lagu mana hidup dulu? Tuhan kata, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Puak-puak ni yang takwa ni, yang dapat nikmat syurga yang sangat hebat ni, lipah ni, banyak ni. Nah, mereka ni masa dulu hari tu, tadi dia dulu, dia banyak buat baik ke orang. Allahu akbar. Banyak buat baik ke orang. Saudara semua, siapa-siapa nak kecak manisan iman, siapa-siapa nak cepat sapa kepada Allah, siapa-siapa nak dapat redaan Allah, buat baik ke orang banyak. Buat baik ke orang banyak. Ya kira tak sama. Kau sejik dapat balasan pasal buat sejik. Tapi kalau ikut orang, dia dapat balasan untuk ikut orang. Nah, maka kalau ikut sejik, dia tak basah mana. Tak basah belah mana. Sebab sejik ni benda kerah. Benda tak menyawa. Tetapi jika kita ikut orang, benda menyawa, dia seronok, dia terima, dia basah lagu mana Allah. Maka sekadar itulah Tuhan beri bahagia kepada kita. Kau dia kau suka, kita kau gembira. Sebab kita puca bagi sebab dia suka. Kau banyak kita buat lagu tu, kau banyak tu cuah kebahagiaan dalam jiwa kita. Maka kita pilihlah nak buat lagu mana. Yang penting kita jadi orang baik. Jadi orang yang sentiasa tolong orang. Jangan saya harta benda. Nah, tolong jiran tepi rumah kita tu, yang susah tu. Nah, ada. Allahu akbar. Saudara semua, nah, satu cerita yang berlaku yang saya biasa royak banyak kali mari dah. Nah, iaitunya ada seorang ulama daripada Kuwait, dia mimpi. Dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, "Wahai Syekh, mung bangun pagi sak mung pergi cari orang ning ben ning. Jikalau mung jumpa dia, royak kata aku kirim salam ke dia dan royak berita baik kata dia akan duduk sekali dengan aku dalam syurga. Dia akan duduk sekali dengan aku dalam syurga, ai pucuk syurga." Saudara semua, Allahu akbar. Maka Syekh kejut dedah. Tapi tak kenal orang ni, duduk mana. Sebab tu dia nak pergi cari tak boleh, tak tahu nak kamu ke mana. Nah, maka tak ada awak Nabi suruh. Maka siapa-siapa yang mimpi jumpa Nabi ni, Nabi sungguhlah. Sebab syaitan tak boleh buat rupa Nabi. Nah, Nabi kata, siapa lihat aku, dia lihat aku dah. Dan apa yang aku kecek, aku sungguh dah. Nah, maka tak ada awak Nabi suruh. Sebab kita tak kenal. Bukan sewa, tapi tak bisa dengar nama ni. Tidur malam yang kedua, Nabi mari pula. Nabi kata, "Wahai Syekh, bangun pagi esok mungkin jumpa nama ya orang lelaki nama Ning bin Ning. Bagi tahu ke dia, kata aku kirim salam ke dia. Yang kedua, bagi berita baik, kata ia akan duduk sekali dengan aku dalam syurga. Akan sekali dengan aku dalam syurga." Allah. Kejut dedah. Pagi esok pakai cuk pagi pergi cari, tapi tak tahu cari mana, kita tak kenal. Fikir mari pak pergi tambiran, jadi ampalah rumah kita ke. Nah, tanya naik habis nama dalam komputer, tak ada nama tu. Tak ada nama Nabi, tak ada. Jadi ya usaha nak buat dah, tapi secara tu ya boleh. Lepas tu tak boleh buat sebab apa? Tak ada nama tu. Klik mari tidur malam. Mimpi pula. Nabi mari, Nabi kata, "Wahai Syekh, bangun." Maka pergi jumpa orang ni, lelaki nama Ning bin Ning. Rumah dia duduk di Mekah. Di kawasan tu, di cabai tu, rumah dia duduk bucu tu, pintu warna tu, munggilah jumpa dia duduk situ. Allahu akbar. Ia ni orang Kuwait. Pak nak temu ke mana yang duduk Mekah tu? Bangun pagi esok pakai cuk siap molek, beli tiket kapal tu bagi lu dah. Pergi Mekah, maka pergi di nama tempat kawasan Nabi Raya. Siapa dia cabai, supah Habib Nabi Raya. Ada semua cabai dan nampak pintu warna pintu Nabi Raya. Kata begitu. Kata begitu. Kata begitu sudah. Buka. Seorang lelaki. Nah, orang biasa, bukan tak orang kaya menadak, orang biasa.
Maka saya tanya ya, akau nama tu bintu kedak? Ai nama Nabi mimpi. Dia kata ya, saya nama tu bintu. Saya dah. Oh, kali itu boleh saya masuk dalam rumah? Saya ada berita, ada amanah dua perkara nak ajak kamu. Dia kata ya boleh, masuk saya lah kan. Masuk. Masuk dalam rumah. Dia kata saudara, saya bawa datang berita baik dua perkara amanah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mimpi jumpa Nabi 3 malam berturut-turut. Nabi suruh mari jumpa kamu. Saya daripada Kuwait ni, daripada Kuwait, negeri Kuwait ni. Saya terbang mari untuk mari tunai amanah. Nabi suruh mari rakyat kamu. Gapo? Yang pertama Nabi kisah dia kamu. Allahu akbar. La Allah, masya-Allah, masya-Allah. Lepas tu yang kedua, Nabi suruh aku bagi tahu kamu, kata mung akan jadi kawan Nabi duduk dengan dia dalam syurga esok. Allah teriak haludah dia. Teriak. Lepas apa sebaik-baik berita. Nah, aduh. Masya Allah, itu terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Syekh daripada Kuwait ni, belum dia nak kelik, dia kata, wahai lelaki, belum saya nak kelik, boleh ke tak saya tanya satu soalan? Dia kata, gapo? Membuat gapo daripada amal yang baik yang menyebabkan kamu dapat peringkat ni? Gapo daripada amal yang baik? Membuat gapo? Nah, dia kata, saya rayak boleh, tapi kena rusiakan. Kamu jangan rayak ke siapa, kataku nama tu betul. Dan jangan rayak aku duduk mana. Jika kamu sanggup, pasti rayak kata nama aku nama gapo, kawan saya aku duduk mana, aku rayak benar berlaku. Dia kata, ya, saya janji. Nah, dia cerita. Cerita kata mana? Dia kata, wahai Syekh, itu pitu jiran saya. Saya kena baik dengan tok lelaki dia, sayang saya, dah demai sekali, besar sekali. Lepas tu dia ni orang susah, orang pakai kerja pagi, dah kerja hari makan hari, cukup tak cukup gitulah. Nah, maka dia dapat anak seorang dua, lepas tu dia mati. Nah, ia ada pun warga susah habis zakat ada. Pas dia mati pula. Pas orang Arab, orang Tina tak kerja orang Tina. Dia mati tu lelaki ke habis. Tu lelaki ada pun tak cukup makan. Bagaimana patut lelaki mati? Teruk lagi lah kelakuannya pada zahir gitulah. Ha tu dia. Lepas tu saya kata patut ke mana? Dia kata maka saya pun siap belah ke dia. Saya belah ke dia, maka saya ambil duit gaji saya belah dua. Belah dua. Setengah untuk keluarga dia, setengah untuk keluarga saya. Jadi saya own masuk banci dia setiap bulan setengah duit gaji saya. Dapat cara mana setengah bagi dua, setengah untuk keluarga saya, setengah lagi saya own masuk duit ke dia. Dia boleh hidup, dia boleh makan, dia boleh dia panggil apa? Bawa gerak diri. Nah, lagu tu lah saya doa mari. Maka benda ni tak siapa tahu. Isteri saya tak tahu, anak saya tak tahu, ibu bapa saya tak tahu. Rusia di atas saya dengan Allah. Nah, tu saudara semua. Orang tolong orang lagu ni. Orang tolong orang. Maka sebab apa dia dapat dengan Nabi? Sebab saat ni ada anak yatim. Dia tolong anak yatim. Nah, kalau gitu saudara semua, kita dengar lagu ni, patu munasabah malam ni, kita buatlah. Nah, itu dia. Banyak buat ibadat. Nah, baca tak ni? Nah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa walidina wa auladina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat adada makhluqatillah. Nah, atau baca hak lain. Patu panggil subhanallah 100, alhamdulillah 100, ulang banyakkan. Lepas tu duit kita ada, kita own. Hak tempat kita nak bui. Orang panggil masjid dekat rumah kita. Nah, jiran kita anak yatim, jiran kita orang susah, benar-benar tak ada apa nak makan. Nah, ataupun di pondok kat rumah kita, nak buat orang panggil pun nak buat, orang panggil pun ni, nak beli tanah nak peluah pondok. Nah, jatuh sejik saya ada di sedar. Dah dua atau orang masjid besar, pelajar orang panggil beribu-ribu akan semaya situ, akan ngaji situ. Kita bui. Tak ada semua. Ikut kita suka, yang penting kita buat pada malam ni.
Nah, harap-harap malam tu qadar. Nah, tu. Baik. Lagi daripada sifat orang yang ada takwa dalam jiwa ni, saudara semua. Nah, tu dia. Tuhan kata kan? Tuhan kata Allah ialah dia suka istighfar. Suka istighfar. Sentiasa minta maaf ke Tuhan semua. Sebab apa? Yang minta maaf ni. Nah, sebabnya sebab dia takut banyak dosa, dia banyak dosa dia celaka di akhirat kelak. Sebab tu setiap hari ia usaha hapus dosa dia dengan istighfar. Hapus dosa dia dengan istighfar. Nah, lebih-lebih lagi waktu sahur. Lebih-lebih lagi waktu sahur. Kelih ayat Quran. Tuhan katakan Tuhan ada cerita kepada kita. Tuhan kata innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa ni duduk dalam syurga yang banyak air mengalir. Orang panggil pok comel, orang panggil gambarnya. Lepas tu puak ning gapo ya buat? Wabil asharihum yastaghfirun. Dan apabila masuk waktu sahur ke, pukul 2 nak pergi tu ke, ya astagfirullah. Nah, maka saya menggemarkan diri saya dan saudara semua, marilah kita kata hak saya tulis di bawah tu. Nah, banyakkan saudara semua. Sebab lafaz ni bukan lafaz biasa. Kata hak ni sekali kita kata dapat pahala ratus ribu juta. Sekali kita kata. Sebab apa? Saya nak ayat dulu. Kata mana tu? Kata apa? Kata ya Allahu ya Ghaffar. Ya Allah ya Maha Pengampun. Ighfir lana ataupun ampunlah dosa kami. Wali walidina dan dosa ibu dan bapa kami. Nah, wa auladina dan anak-anak kami. Walil mu'minina wal mu'minat dan kepada orang Islam, orang beriman lelaki dan orang beriman daripada perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, sama ada yang hidup dan yang mati. Ada makhluqatillah. Aku minta apa saat ni tu? Sama banyak dengan bilangan makhluk hak akan jadi ya Allah. Nah, tu. Maka Nabi kata Nabi kata siapa yang tolong minta maaf kepada saudara yang beriman, maka Tuhan wi pahala sama banyak dengan bilangan orang beriman yang mati dan yang hidup. Banyak mana? Jika orang beriman semua semenjak Nabi Adam sampai masa kita learning, hak mati dah, atau hak hidup mari ruangkan kita boh. Misalnya kata 100,000 juta. 100,000 juta orang misal kata. Maka kita akan dapat pahala 100,000 juta pahala. Sebab Nabi kata apa? Jika kamu tolong minta maaf kepada orang beriman, laki perempuan, hidup yang mati semua, Tuhan beri pahala kamu seorang satu pahala paling kurang. Pahala Ramadan berganda sampai 70. Nah, patut boleh learning orang Islam tak muka bombing ni 2,000 juta. Pas belum ni 10 tahun, belum ni 10 tahun tak mati lagi. Banyak mana? Siapa kau Nabi Muhammad? Siapa Nabi Adam? Orang beriman. Allah, siapa kedak? 100,000 juta. Siapa cakap 100,000 juta? Kalau gitu sekali kita kata ratus ribu juta kita boleh pahala saudara semua. Nah, kata banyak ni. Satu kelebihan. Duanya, jika kita kata lagu ni, kita jadi anak yang paling buat baik kepada ibu bapa. Sebab apa? Le doa saat ni tu kita kata apa? Ya Allah, ampunlah kata dosa ibu dan ayah kami. Maka jika kita kata lagu ni, saudara semua, nah, Tuhan ampun dosa ibu kita, dosa ayah kita, dosa ibu kita, dosa ayah kita, dosa ibu kita, dosa ayah kita, diampun. Siapakah ayah kita, ibu kita pada asal ni yang masuk neraka tak masuk sebab kita duk minta maaf ke dia. Pada asal ni dia tak masuk syurga, dimasukkan dalam syurga dengan sebab kita. Sebab kita duk tolong minta maaf kepada kedua. Lagi pula kita boleh meninggikan peringkat ibu kita,
Ayah kita lah syurga. Kau tinggi sebab apa? Sebab kita duk tolong minta maaf kepada kedua-dua. Ni, botong tak botong. Pada semua. Sebab tu kata banyak lafaz hak saya tulis tu. Nah, tu dia. Allahu akbar. Lebih-lebih lagi kita bangun tu. Tidur lagi tak bangun. Belum makan sahur tu, semaya 2 rakaat, lepas tu istighfar. Lepas tu doa banyak minta apa. Nah, malam ni udara comel. Nah, tenang. Nah, amin. Boleh hadis sungguh mantuk qadar. Nah, sebab tu ni buat amalan banyak. Kita duit ada, kita baca Quran, kita berzikir, kita salawat ke Nabi. Dan duit ada, kita sedekah hati. Hipung-hipung. Jangan tahu wah ni adik, jangan waraklah. Jangan kupit, jangan sayanglah bab pahala ni. Duit ada sifat loba gitu. Quran aku baca, tarawih aku semaya, waktu aku semaya. Nah, hari pang berzikir aku berzikir. Nah, hari pang salawat aku salawat, istighfar aku istighfar. Nah, tolong maaf minta maaf kepada ibu bapa aku lagi. Sedekah ku sedekah. Nah, aku wah boleh buat kita buat. Nah, we ada loba gitu. Nah, supaya jadi orang yang berhak dapat kelebihan malam itu qadar, saudara semua. Allahu akbar. Kalau gitu, saudara semua, itu dia masa pun dah sampai. Tetapi sebenarnya banyak lagi lah sifat-sifat orang takwa ni. Tapi ambil kesimpulannya, saya kata kita ni, Tuhan menjadikan akhirat kebahagiaan, keseronokan, orang panggil apa, kesedapan, semua tu di akhirat kelak Tuhan jadi untuk orang takwa saja. Untuk orang takwa saja dengan baik-baik. Untuk orang takwa saja. Mana ayat? Tuhan kata wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ni ayat ni dalilnya. Sebab tu jika kita nak bahagia di akhirat, jika kita nak butung di akhirat, nak selamat di akhirat, nak bahagia di akhirat, nak masuk syurga di akhirat, kita kena jadi orang takwa. Itu dia. Usaha. Itu dia. Usaha ngapa? Ni dengan amal baik semacam ni. Hak kita boleh buat, kita buat. Itu dia. Lebih-lebih lagi, tak nak alamat orang takwa ni kita ayat ni. 1, 2, 3 ni ada. Kita ada kedak di kita. Dia tak ada, usaha we ada. We tumbuh. We ada. Supaya takwa, kita jadi orang yang bertakwa. Itu dia. Lebih-lebih lagi, suka tolong orang. Hak ni, mintalah benar-benar buat sungguh-sungguh. Tolong orang ni. Sebab apa? Sebab orang tolong orang ni ke Allah. Tolong orang dengan nasi sebukuh, tak apa dah. Kita carilah kampung kita tu. Hak benar-benar susah, setiap pagi kita beli ke dia nasi. Kalau boleh 3 beri macam mana? Cari yang susah. Kepada anak dia halah tu. 20 kek dia setiap hari. Atau panggil awal, atau dia pagi-pagi mari kedai mek lah. Mari pagi-pagi kedai ayah lah. Untuk 20 kek dia, boleh makan. Buat lagu-lagu mana pun. Yang pentingnya kita gunakan. Guna mata untuk buat kita kedekat dengan Tuhan. Guna telinga untuk buat kita dekat dengan Tuhan. Guna mulut kita ni dengan berzikir, baca Quran, selawat ke Nabi, istighfar, buat kita kedekat dengan Tuhan. Kau jauh daripada neraka. Guna duit kita untuk masuk syurga. Guna peringkat kita untuk masuk syurga. Guna ilmu kita untuk masuk syurga. Buatlah saudara semua. Allahu akbar. Insya-Allah kita dapat kelebihan bersama, kita butung bersama, kita dapat maghfirah bersama. Dan saya minta besar-besar hati daripada saudara semua yang duduk sama kita ni, kita panggil berdoa ke saya rati. Kita panggil apa? Jangan lupa ketika berdoa, buh nama saya rati, saya Tuhan ampun dosa saya. Itu dia. Kita bakal berdoa. Lebih-lebih lagi doa, kalau kita kena berdoa bersamanya, doa itu akak bala ni. Hari Covid ni. Dan bala lain-lain lagi. Dia panggil cepat daripada kita semua supaya kita boleh hidup semula. Dia panggil apa dengan selamat daripada bala, daripada virus, daripada apa semua. Insya-Allah. Itu dia. Maka kadang ini saja muzakarah kita pada malam ini. Terima kasih yang bersama kita daripada awal sampai kepada akhir. Maka saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.